adakah itu punca ataupun core problem di dalam negara kita? Kemudian ada satu parti berasaskan Melayu, bukan satu parti, beberapa parti masalah berasaskan Melayu, parti UMNO, parti Bersatu, parti PAS berkata, no. Punca utama permasalahan kita ni kerana Melayu lemah. So dia punya anggapan bahawa Melayu itu lemah. So satu golongan tadi macam Najib kata bahawa Melayu itu miskin, that's why dia bagi duit. Dia bagi duit, tak selesai masalah. Ada satu golongan kata, tak. Sebenarnya Melayu ini lemah daripada segi politiknya. Therefore, kenapa negara kita bermasalah? So, itu dia punya masalah yang, ataupun persoalan kepada apa masalah Melayu. Soalan dia, apa masalah Melayu? Dia kata, sebab Melayu lemah daripada segi politik. Melayu lemah daripada segi kuasa. Melayu lemah daripada segi menguasai negara. Therefore, kita kena berkuasa. Kita kena menguasai. Dia kata macam tu. Itulah penyebab, bukan dia kena menguasai. Disebabkan itulah kenapa negara kita menghadapi masalah. Itu dia punya jawapan kepada persoalan kenapa negara kita ni bermasalah. Jadi nak menyelesaikan masalah itu bagaimana? So dia kata Melayu kena berkuasa. So adakah itu jalan penyelesaian? So terbukti 33 bulan majoriti kabinet dia kata bukan Melayu lah. Walaupun dia tak cakap macam tu, tetapi indirectly bukan Melayu lah, DAP lah specifically kan, yang menyebabkan negara kita ni hancur. Bukan Melayu lah, specifically DAP lah, yang menyebabkan negara kita ni mundur. Bukan Melayu lah, specifically Cina, yang menyebabkan mereka menguasai ekonomi, therefore negara kita bermasalah. Ini golongan ini. Jadi mereka pun masuk dan di dalam 33 bulan itu dibuktikan bahawa majoriti kabinet itu Melayu, majoriti menteri itu Melayu, tetapi still tak boleh selesai masalah. Jadi pertama soalan Najib kata miskin, bagi duit tak selesai masalah. Yang kedua, negara kita bermasalah kerana Melayu tidak menguasai ekonomi dan juga tidak menguasai politik. 33 bulan itu membuktikan itu bukan sebenarnya masalah sebenar. Itu saya kata tadi. Kalau kita nak selesaikan masalah, kita kena cari punca dan punca dia itu kena betul. What is actually the real problem with our country? Bila saya sebut country, sekali lagi saya maksudkan negara dan juga penduduk di dalam negara itu. So, soalan dia, apakah sebenarnya masalah negara kita? Itu soalan yang paling sentral yang sebenarnya kita kena fikirkan, pemimpin kena fikirkan. Satu lagi masalah orang kita ni juga, orang kita ni tak suka berfikir. Kan, Yusuf Al-Qaradawi dia tulis dalam satu buku kan, antara kelemahan umat Islam, tak nak membaca, tak nak berfikir. Dua benda ni. Jadi kita tanya the central question, apa sebenarnya masalah, the core problem dengan masyarakat, bukan masyarakat Melayu sahaja, masyarakat Melayu in particular lah, tetapi negara Malaysia as a whole. As a whole. Supaya apa? Supaya kalau kita nak apply penyelesaian itu, kita apply the right solution to the real problem. Dia tengok, okay, yang ni bukan, yang ni bukan, yang ni bukan, it could be other things. So dia kena buat diagnostic. Dia kena diagnose. Dia kena diagnose. Okay, dia kena hantar patient tu pergi MRI ke, dia kena hantar kepada pakar ke, dia kena buat sesuatu, diagnose, supaya dia mungkin dia tak boleh diagnose, tapi dia hantar kepada pakar, pakar akan diagnose. Sehingga dia dapat jumpa masalah, punca masalah utama, menyebabkan pening itu. So, bila dia cari-cari, oh, rupanya dia ada tumor. Dia ada tumor, barulah boleh apply the right solution kepada problem tersebut. Bedah ke, I don't know, whatever lah yang doktor akan buat. Now, kalau kita tak jumpa the right central problem kepada masalah negara kita, sampai bila pun kita tak akan jumpa the right solution kepada problem tersebut. The right solution kepada problem di dalam negara kita. And sampai bila pun kita akan bermain di sekitar bangsa, kita akan bermain di sekitar agama, kita akan bermain di sekitar orang-orang miskin. Dia tak rujuk the real central problem. Now ada yang kata, central problem ni kita tak mentadbir dengan pentadbiran Islam. Itulah central problem. Saya nak berbincang lah, bukanlah berdebat. Saya nak duduk lah dengan orang bercakap macam ni. Saya nak tanya dia, apa kamu maksudkan dengan pentadbiran Islam? Apa yang kamu maksudkan dengan pemerintahan Islam? What do you mean by pemerintahan Islam? Apa model yang ada dalam negara ni? Afghanistan? Saudi Arabia? Atau adakah ada sebenarnya model tersebut? Atau sebenarnya tak ada? Oi, takkan tak ada, Is?
Again, itu satu perbincangan yang lain. Tapi saya boleh ungkap sikit lah, saya kata. Saya nak beritahu tuan-tuan dan puan, model Islam itu sendiri tidak meninggalkan satu model. Bagaimana contoh model, ini dia. Inilah model dia, ini dia punya, apa orang kata, dia punya mold, M-O-L-D, mold. Ini mold dia. Dan selama-lamanya sampai kiamat nanti, kena follow mold ini dalam pentadbiran. Tak ada. Ada ulama' ni tulis, again, ulama' tu menulis berdasarkan konteks masa keadaan pada zaman dia. Saya setuju. Zaman sekarang pun ada orang menulis. Kalau kita nak baca contemporary banyak, Qaradawi pun ada menulis. Tetapi mereka menulis dalam konteks negara itu satu. Satu lagi, mereka menulis dalam konteks peraturan-peraturan, the rules, the do and don'ts, the boundaries kepada pentadbiran. Mereka tidak pernah menulis tentang corak. Inilah dia moldnya. Inilah dia Islam, hazard din. Inilah agama. Tak ada. Islam memberi kita general guide. Satu panduan umum. Dan sepanjang masa, tugas kita adalah macam mana kita nak ikut panduan itu mengikut masa, tempat, keadaan. Siapa yang belajar usul fiqh, dia akan faham tentang makan wa zaman. Tentang bagaimana perubahan fiqh ini berdasarkan tempat dan juga masa. Tetapi mereka terikat kepada perkara yang asas, dalil yang qat'i, dalil yang zanni, dan juga perkara-perkara yang tidak melanggar maqasid syariah. Maqasid syariah, daurah al-khams, 5 perkara yang daruri dalam Islam, dalam maqasid syariah tu. Kenapa Anwar Ibrahim membawa konsep masyarakat madani? Dalam masyarakat madani itu sendiri sebenarnya antara konsep paling utama adalah maqasid syariah. Rahmatan lil alamin. Dalam melahirkan masyarakat yang boleh berfikir, dalam melahirkan masyarakat yang progresif, dalam masa sama masyarakat yang beriman, masyarakat yang takut kepada Tuhan. Islam bukan Islam, agama-agama masing-masing. Bila kita takut kepada Tuhan, erti takut dia hormat kepada Tuhan kita, kepada agama kita, most likely kita akan jadi penganut yang baik. So far, kita kata. Kan? So dalam keadaan tersebut, kita kena faham dan kita kena tahu, kan, di mana hala tuju kita sebagai penduduk Malaysia, hala tuju kita sebagai warga Malaysia. Balik kepada persoalan, apa sebenarnya masalah utama di dalam negara kita? Bagi saya lah tuan-tuan, kan, antara dia ada banyak, beberapa lah, dia taklah banyak tapi ada beberapa. Ni saya ungkapkan. Yang pertama, masalah utama dalam negara kita adalah integriti. Masalah di dalam negara kita adalah integriti. Ini isu yang paling besar dan paling sentral di dalam negara kita. Ya, kita tahu, tapi kita nak buat apa? Apa kita boleh buat kepada integriti tersebut? Apa buktinya? Buktinya adalah, number one, Transparency Index yang dikaji oleh international bodies, Transparency Index International, mendapati negara kita daripada segi transparent, ketelusan kita dalam membuat perniagaan dan sebagainya, jatuh ke nombor 60 daripada 100 lebih negara. Nombor 1 tu kira terbaik lah, sekarang mungkin dia terbalik, kan. Tapi nombor 1 tu terbaik, daripada segi indeks kita jatuh 60 lebih. So by that one itself, kita berada di separuh. Daripada segi integriti tu kita separuh. Bermakna kita ni bukan yang paling korup, tetapi kita bukan yang paling baik sebagaimana Singapura, Norway, mungkin juga Amerika dan UK, atau even kita kalah dengan Brunei daripada segi ketelusan kita. Transparency Index ni dilihat oleh pelabur. Pelabur ni sebelum dia nak berlabur dalam satu negara, antara benda dia akan lihat adalah Transparency Index. So daripada segi integriti kita bermasalah. Di mana masalah itu? Semua. The whole system itself dah infected by the integrity problem, dengan masalah integriti ni. Kita boleh tukar dekat atas tu. Kita boleh tukar Perdana Menteri, kita boleh tukar menteri-menteri, kita boleh tukar setiausaha politik, tetapi kalau di bawah sistem itu sendiri ada masalah, dan still yang atas ni pun akan bermasalah. Namun begitu, lebih baik kita usaha tukar atas dan tukar bawah at the same time. Pertama, kita kena faham masalah kita adalah integriti. Dalam integriti lah adanya rasuah, dalam integriti lah adanya suapan, adanya songlapan, adanya sakawan. Itu integriti. Saya kata, masalah nombor 1 negara ni bukan dadah.
kita kena kempen benda ni sekarang ni dah. Kita dah mula kempen. Masalah nombor satu negara adalah rasuah, penyelewengan, masalah integriti. Kan? Last year, dalam tempoh 26 tahun, satu kajian mendapati negara Malaysia secara konservatifnya hilang 4.7 trilion ringgit daripada masa. Itu konservatif. Itu bukan betul-betul lagi itu. Dia tengok secara konservatif 4.7 trilion dalam masa 26 tahun. Just to put things into perspective, kalau saya nak cerita, dalam 1MDB, kita kena bayar, negara kena bayar 1MDB, hutang 1MDB ni 30 lebih bilion, 40 bilion macam tu. Bajet bagi Kelantan dan Kedah kalau dicampur 1.9 bilion. 2 bilion lah kita ambil. 2 bilion. Kalau kita tak bayar duit 1MDB tu setiap tahun, Kelantan dan Kedah bajet dia 2 bilion. Kalau kita tak kena bayar hutang 1MDB itu, kita boleh bagi dana kepada Kelantan dan Kedah setiap tahun for the next 30 years, 30 tahun. Itu nak put things into perspective. Tapi kerana kita kena ambil dana tu, kerajaan kena ambil dana tu dan bayar hutang 1MDB, maka kita kekurangan dana. Itu baru satu. Kita tak nampak benda ni dalam short run. Setahun, 2 tahun, 3 tahun mungkin kita tak nampak. Tapi over the past 60 years, kita ambil daripada zaman Mahathir memerintah 20-30 tahun. Taib Mahmud memerintah 30 tahun. Kenapa Sarawak jadi sebagaimana dia jadi sekarang ini, tuan-tuan? Kenapa negeri sangat kaya tetapi penduduk terlalu ramai miskin? In fact, di Sarawak, GDP kita top 4, Gross Domestic Product, KDNK, keluaran dalam negara kasar, negeri kasar, Sarawak nombor 4, top 4 lah. Kadang nombor 2, nombor 3, nombor 4. Tetapi penduduk miskin tegar tertinggi adalah di Sarawak. Bila kita bercerita tentang negara, perolehan negara kita trilion. Pendapatan perolehan kita 100 of billion to almost trillion. Trilion. Tetapi kita masih dengar golongan-golongan miskin dan miskin tegar di dalam negara kita. So something must go wrong somewhere. Apa yang negara kita ni tak ada? Kita ada minyak, kita ada gas, kita ada balak, kita ada emas, kita ada bauxite, kita ada REE. Kita ada macam-macam, tuan-tuan. Penghasilan pelancongan. Negara luar, negara padang pasir, Arab tu datang ke Malaysia. Dia tengok negara kita, dia kata, ini syurga dunia, dia kata. Cantiknya. Hutan kita, laut kita, pantai kita, gunung kita. Dah sebenarnya cukup nak sustainkan negara atau negeri kita. And yet, why are we like this? Saya bercoloteh panjang-panjang tentang benda-benda lain. Itu semua picisan. Kalau kita tak solvekan the real problem ni, kita takkan boleh pergi ke mana-mana. Dan bila PN memerintah tempoh hari, dia tak solvekan problem yang ini. Mereka tak fikir pun tentang penyelesaian ini, tuan-tuan. Now, bila kita menyentuh soal integriti, okey, kita dah faham. Itu